Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Baiklah, pada hari ini saya Muhammad Amirul Firdaus bin Muhammad Azhar akan membentangkan jenis dan ciri-ciri permainan tradisional sepak raga. Baiklah, sebelum saya membentangkan jenis dan ciri-ciri permainan sepak raga ini, saya akan menghuraikan sebesedikit mengenai permainan sepak raga ini. Permainan sepak raga ini telah wujud sejak 600 tahun yang lalu. Kemudian, pada zaman Kesultanan Melayu Melaka, permainan ini dimainkan oleh golongan bangsawan. Walau bagaimanapun, rakyat jelata juga menggemari permainan ini. Dalam sejarah Melayu, menceritakan tentang Raja Muhammad, putera Sultan Mansur Shah Muhammad tertanggal tanjaknya akibat terkena bola raga tendangan tung besar. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan ciri-ciri permainan sepak raga. Sebelum itu, saya ingin nyatakan bahawa bola sepak raga ini diperbuat daripada bilah-bilah rotan yang dianyam bulat seperti raga sebesar isi buah kelapa, 2 atau 3 lapis. Seterusnya, sepak raga bulat merupakan sejenis permainan menimbang dan mengawal bola raga. Permainan ini bertujuan untuk menguji kecekapan pemain untuk menyepak, menanduk, mendadak atau melutut bola raga dan menghalangnya daripada jatuh ke tanah. Seterusnya, permainan ini dimainkan oleh kaum lelaki dan permainan ini memerlukan jumlah pemain yang ramai. Kawasan yang sesuai untuk bermain permainan ini adalah di kawasan yang lapang dan rata. Seterusnya, satu bulatan besar dilukis pada tempat permainan dan satu bulatan kecil pula dilukis di dalamnya. Alatan untuk permainan ini hanyalah bola raga. Baiklah, seterusnya jenis-jenis permainan sepak raga. Antara jenis-jenis permainan sepak raga ialah sepak raga bulat atau ratus. Permainan sepak raga bulat dan ratus mungkin mempunyai persamaan. Hal ini demikian kerana permainannya akan dikira berdasarkan berapa banyak jumlah sepakan atau timbangan yang dibuat oleh pemain. Pemain juga boleh menimbang seberapa banyak yang boleh tanpa mempunyai had yang tertentu. Dalam permainan ini, pemain hanya mungkin menggunakan sepakan sila untuk menimbang bola. Bola pula akan ditimbang tinggi sebelum dihantar kepada pemain lain. Seterusnya ialah sepak raga tuju. Permainan ini mempunyai persamaan dengan sepak raga bulat atau ratus. Bezanya, bola akan dihantar kepada pihak lawan dengan cara tuju atau tikam kepada pemain di hadapan. Pemain di hadapan pula akan cuba mengangkat bola tersebut dan begitulah seterusnya sehingga bola jatuh ke tanah. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimbang bola itu dengan kakinya sekali atau beberapa kali sebelum menendangnya ke arah pemain yang lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimbang bola itu dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke bumi. Jika bola itu jatuh, permainan dalam pusingan tersebut akan ditamatkan. Baiklah, ini pula merupakan cara bermain. Pertama, dalam permainan sepak raga, beberapa pemain berdiri dan membentuk satu bulatan. Permainan ini dimulakan dengan salah seorang pemain melambung bola kepada rakannya dengan tangan. Rakannya itu akan menimbang bola itu dengan kakinya sekali atau beberapa kali sebelum menendangnya ke arah pemain yang lain. Pemain-pemain yang membentuk lingkungan atau bulatan itu mestilah bergilir-gilir menimbang bola dan mengawalnya supaya tidak jatuh ke bumi. Jika bola itu jatuh, permainan dalam pusingan tersebut ditamatkan. Seterusnya ialah cara-cara untuk bermain. Pertama, undian.
Bentuk undian ini dilakukan seperti lambungan shilling dibuat untuk menentukan pemilihan gelanggang atau memulakan permainan. Seterusnya, sepakan mula, juga dikenali sebagai sepakan servis. Apik kiri atau apik kanan akan mencapakkan bola kepada tekongnya. Seterusnya, dalam permainan, bola yang disepak oleh regu lawan akan diambil dan diberikan kepada rakan sepasukan dan akan diberikan kembali kepada regu lawan. Seterusnya ialah tukar sepak. Hal ini berlaku apabila terdapat kesilapan ketika penghantaran bola. Bagi kiraan mata pula ialah regu yang membuat servis akan mendapat mata. Seterusnya ialah bola kandas atau keluar. Bola yang tidak melepasi atau mengenai jaring dikatakan bola kandas, manakala bola yang melepasi garisan belakang dan tidak disentuh dikenali sebagai bola keluar. Dan akhir sekali ialah permainan tamat. Regu yang mencapai mata ke-15 terlebih dahulu dianggap sebagai pemenang. Seterusnya ialah menimang bola. Permainan ini memerlukan ketangkasan dan kecekapan fizikal serta ketajaman mata untuk mengukur pergerakan. Maklumat setiap pemain ialah memantapkan kemahiran menerima hantaran bola raga dan menimangnya dengan selesa selama yang mungkin. Jangka masa pertandingan tidak ditentukan kecuali dalam pertandingan yang lazimnya dianjurkan sebagai acara berpasukan. Pasukan yang berjaya membuat timangan yang paling banyak dalam satu tempoh yang ditetapkan dikira sebagai pemenang. Pada masa kini, sepak raga tidak dimainkan lagi. Hal ini demikian kerana sepak raga kini ditukar kepada nama sepak takraw. Sepak takraw mengadukan dua pasukan yang dipisahkan oleh jaring seperti dalam pertandingan badminton. Pasukan sepak takraw terdiri daripada 3 pemain. Tekong melakukan sepak mula dan mengawal bahagian belakang gelanggang. Apik kiri dan apik kanan pula mengawal bahagian hadapan gelanggang dan memikul tugas utama mematikan bola di gelanggang lawan. Baiklah, sekarang jom kita tonton video permainan tradisional sepak raga. Video permainan sepak raga yang kita tonton sebentar tadi merupakan video yang sempat saya rakamkan ketika majlis perasmian Kampung Budaya Terengganu. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, sekarang jom kita tonton dan dengarkan pembentangan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nilai permainan sepak raga. Apa yang kita tahu tentang nilai permainan sepak raga? Dia lebih sinonim pada zaman sekarang dikenali sebagai sepak takraw. Dimainkan oleh 3 orang dalam satu kumpulan seperti yang diterangkan oleh saudara Mirul. Baik, kita lihat. Nilai sepak raga. Pada masa ini terdapat pelbagai kejohanan antarabangsa yang menyelitkan sepak takraw sebagai sukan utama, misalnya sukan Commonwealth, sukan C, sukan Asia, Piala Emas Raja Thai dan lain-lain. Kita lihat permainan sepak raga ini dimainkan di peringkat antarabangsa, bukan saja di dalam skop Malaysia, kerana sepak raga ini merupakan warisan turun-temurun Kepulauan Nusantara. Disebabkan itu, dia dimainkan di peringkat Asia. Malaysia tidak ketinggalan dalam permainan sepak raga ini. Namun, Malaysia seringkali mempunyai pencabar yang sangat hebat seperti negara Thailand, Indonesia dan lain-lain. Kerana itu, Malaysia jarang mendapat tempat pertama kerana persaingan yang sangat kuat dalam permainan sepak raga ini. Hal ini membuktikan bahawa sepak takraw ini merupakan satu permainan yang sangat digilai oleh ramai. Tidak kira sama ada lelaki maupun perempuan, kerana sepak takraw juga
telah disesuaikan mengikut jantina. Disebabkan itu kita dapat melihat terdapat atlet negara Malaysia yang mewakili Malaysia bermain di peringkat sukan C bagi pemain sepak takraw wanita. Hal ini sangat membanggakan kerana tradisi kita dibawa ke peringkat antarabangsa. Kemudian kita lihat apakah nilai yang dapat kita pelajari daripada sepak raga ini. Pertama sekali kita lihat kepada nilai kompetitif. Permainan ini dimainkan oleh pasukan yang terdiri daripada 3 orang. Pemain menantang pasukan lawan bagi memenangi pusingan tersebut. Mereka akan bertarung mendapatkan markah. Kumpulan yang berjaya mendapatkan 21 mata dikira pemenang. Jadi di situ ia akan mewujudkan nilai persaingan antara kedua belah pihak. Ia juga disinonimkan sebagai nilai kesukanan. Kemudian kita lihat pula kepada nilai wang. Disebabkan permainan ini diwujudkan dalam bentuk pertandingan maupun dimainkan di peringkat kampung-kampung. Tapi apabila disampai di peringkat antarabangsa, ia akan menyebabkan nilai wang dan prestige. Disebabkan itu, nilai wang ganjaran ditawarkan dalam pertandingan sepak raga ini sangat tinggi. Ya, kerana apa? Sepak raga ini menjadi sukan yang berkait dengan industri budaya. Seperti yang saya sebutkan tadi, industri budaya ini merupakan satu tradisi yang diwarisi oleh turun-temurun dalam kepulauan Nusantara. Kemudian kita lihat pula kepada nilai teknologi. Nilai teknologi pada zaman dahulu orang Melayu dahulu menghasilkan peralatan bermain secara manual seperti menganyam rotan untuk menghasilkan bola dan memintal-mintal tali untuk dijadikan jaring. Sebabkan itu kita dapat lihat orang Melayu dahulu sangat kreatif ya, menggunakan rotan yang dilenturkan hingga menjadi satu bola yang berbentuk bulat. Jadi sangat unik dan sangat inovatif. Bukan itu saja, sekarang ini sudah digunakan pelbagai bahan bagi menjimatkan kos dan sebagainya. Kemudian kita lihat pula kepada nilai ketangkasan. Nilai ketangkasan yang kita dapat lihat di sini adalah kecekapan pemain diasah dalam permainan sepak raga, lebih-lebih lagi dalam latihan yang mempunyai latih tubi. Kita dapat lihat bahawa dalam permainan ini terdapatnya kemahiran yang banyak sekali seperti kemahiran libasan, kemahiran servis dan kemahiran memandang. Di sini apabila dilaksanakan latih tubi atau dimainkan secara suka-suka saja, ia dapat meningkatkan nilai kemahiran sekaligus meningkatkan ketangkasan seseorang itu apabila dia bermain sepak raga itu. Kemudian kita lihat pada nilai budaya. Nilai yang menekankan aspek warisan turun-temurun sejak zaman Kesultanan lagi. Ya, betul. Kalau kita lihat apa yang akan dikisahkan oleh saudara Izzuddin, bagaimana asal-usul sejarah Kesultanan, sejarah sepak raga ini. Kemudian kita lihat pula kepada nilai kesenian. Hal ini menarik kerana pada sepak raga ini terdapat kesenian yang sangat indah. Kerana apa? Terdapat pelbagai jenis gaya pukulan atau libasan yang telah diperkenalkan. Misalnya libasan gulung, libasan maut, libasan gunting tekong, tekong kuda dan sebagainya. Kita lihat kalau dalam bahasa kampungnya kita akan tahu sebagai lipat gulung. Lipat gulung itu apabila kakinya berpusing 360 darjah membuatkan bola itu menjunam sangat kuat. Dan ada lagi yang menggelarkan sebagai sepak maniam, lipat maniam. Dalam keadaan belakang dia menghadap ke bawah sambil kaki gerak ke atas. Namun apa yang menariknya, apabila seorang ingin melibas bola tersebut, ia perlu membuat satu lonjakan yang sangat tinggi supaya bola yang disepaknya itu akan lebih menjunang ke bawah dan lebih laju. Kemudian kita lihat pula manfaat
sukan sepak raga ini. Sepak raga memainkan peranan sebagai satu sukan yang membantu individu untuk meningkatkan kemahiran psikomotor di samping kemahiran berfikir. Kemahiran psikomotor ini merujuk pada kemahiran-kemahiran yang dapat dipelajari. Dan kemahiran berfikir ini merujuk pada bagaimana seseorang itu membuat keputusan. Kemudian meningkatkan keseimbangan individu yang belajar untuk menimbang bola. Bukan saja untuk menimbang bola, malahan untuk mereka yang ingin servis, mengadang dan ataupun melibas bola tersebut. Kemudian meningkatkan stamina pemain secara aerobik atau anaerobik semasa bermain. Apabila secara umumnya kita tahu apabila kita bersukan, ia meningkatkan stamina kita, iaitu kita banyak bernafas secara aerobik dan anaerobik menurut sains. Kemudian mewujudkan semangat kerjasama dalam kumpulan dan kesefahaman. Dalam satu kumpulan terdapat 3 orang ahli. Antaranya merupakan seorang yang perlu servis ataupun tekong. Kemudian terdapat feeder, iaitu orang yang akan memberi bola kepada istilahnya killer ataupun orang yang akan melibas bola tersebut. Kemudian mewujudkan kesefahaman. Jadi apabila ketiga-tiga ini mempunyai persamaan, jadi permainan itu dapat dimainkan dengan sangat lancar. Kemudian kita lihat ia dapat meningkatkan kecekapan pelbagai kemahiran termasuk menyepak, menanduk, mendeda bola dan sebagainya. Di samping itu kita dapat lihat permainan sepak raga ini dapat meningkatkan koordinasi mata dan kaki serta anggota badan yang lain. Jadi apabila kita melihat bola itu, kaki kita perlu digerakkan. Jadi di situ koordinasi dapat ditingkatkan. Kemudian kita lihat pula kepada kemahiran yang diperoleh dalam sepak raga ini. Kerana sepak raga ini merupakan satu sukan yang sangat ekstrim untuk seseorang itu bermain. Jadi dia nampak agak bahaya, namun tetapi dengan latihan yang cukup, kecederaan dan risiko dapat dikurangkan. Jadi kita lihat kemahiran yang dipelajari, yang kita nilai kemahiran yang dapat kita peroleh dalam permainan sepak raga. Pertama sekali, kemahiran menyepak bola. Seperti bola sepak juga, sepak raga menggunakan kaki, tidak dibenarkan menggunakan tangan. Jadi menyepak bola itu merupakan kemahiran asas dalam bermain sepak raga. Kemudian kemahiran menimbang. Menimbang sangat penting bagi pemain sepak raga. Kerana apa? Bola tidak dibenarkan jatuh. Apabila jatuh, maka akan diperoleh oleh kumpulan lawan. Kemudian kita lihat pula kepada kemahiran membuat rejaman. Kemahiran membuat rejaman ini merujuk kepada bagaimana seseorang itu membuat rejaman pada bola yang diterima oleh ahli kumpulan mereka. Begitu juga dengan libasan. Libasan ini merujuk pada posisi sebagai seorang killer, iaitu orang yang akan melibas bola masuk ke dalam kawasan lawan. Kemudian kita lihat pada kemahiran servis, lebih kepada kemahiran tekong, iaitu terdapat servis kuda dan sebagainya. Servis ini menggunakan kaki, diangkatkan setinggi 180 darjah, membuatkan bola yang pergi ke gelanggang pihak lawan agak laju dan sukar untuk diterima. Kemudian kemahiran menanduk. Apabila sukarnya untuk seseorang itu melibas bola, dia boleh menanduk bola itu. Namun kemahiran menanduk ini tidak sekuat libasan. Dan yang terakhir sekali merupakan kemahiran mengadang. Apabila kemahiran mengadang ini digunakan untuk posisi mempertahankan apabila pihak lawan melibas bola ke arah kumpulan kita, jadi setiap daripada ahli boleh mengadang bola itu daripada melepasi jaring supaya
memperolehi markah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Nama saya Muhammad Izzuddin bin Muhammad Nur Rashid daripada PISMP semester 7 C8 akan membentangkan tentang falsafah permainan sepak raga. Baiklah, tahukah kamu dari mana permainan sepak raga mendapat nama? Pada tahun 1960, wakil-wakil daripada negara yang bakal bertanding dalam sukan SIEP, nama lama bagi sukan C, hadir ke Kuala Lumpur untuk melakukan persidangan khas dalam menentukan peraturan dan syarat permainan sepak raga. Dalam persidangan itu juga, ahli mesyuarat bersetuju untuk mengubah nama sepak raga menjadi sepak takraw bagi menghormati pandangan wakil Malaysia dan wakil Thailand yang bertindak sebagai pelopor permainan ini dengan menggabungkan dua perkataan dari dua negara. Yang pertama, perkataan sepak diambil daripada perkataan bahasa Melayu, sementara takraw pula diambil daripada perkataan Thailand yang membawa maksud bola yang dianyam. Seterusnya, tahukah kamu sepak raga diadaptasi daripada permainan masyarakat China? Sejarah sukan sepak raga memang akan menimbulkan perdebatan hangat apabila banyak negara mula menuntut kebenaran mereka sebagai pencipta asal sukan ini. Walaupun demikian, banyak pihak bersetuju yang sukan ini dicipta daripada sejenis permainan masyarakat China suatu masa dulu yang menggunakan bola yang dipasangkan bulu pelepah burung serta perlu ditimbangkan di utara selama mana mungkin dimainkan di antara dua orang atau lebih. Sukan ini kemudiannya diperkenalkan di kawasan Asia Tenggara sebelum diubah bolanya menjadi bola yang diperbuat daripada rotan. Selain itu, tahukah kamu juga negara Malaysia dan Thailand adalah pelopor permainan sepak raga? Pada tahun 1929, Persatuan Sukan Siam telah menyediakan draft yang pertama peraturan sepak raga sebelum memperkenalkan penggunaan jaring dan perlawanan pertama di antara dua pasukan bertanding pada tahun 1933. Populasi sukan sepak raga di Thailand mula meningkat sehingga sukan tersebut menjadi persembahan utama semasa meraikan pengenalan perlembagaan negara tersebut bagi menggantikan sistem raja mutlak yang diamalkan sebelum itu. Versi Malaysia pula, rekodnya sedikit berbeza. Pada tahun 1935, sepanjang sambutan Jubli Perak King George V di Negeri Sembilan, sepak raga dimainkan buat kali pertama di atas gelanggang badminton dengan jaring memisahkan mereka dan menggunakan peraturan serupa dengan badminton. Oleh kerana dimainkan semasa Jubli Perak dan berbeza dengan sepak raga biasa, sepak raga itu dikenali dengan nama sepak raga Jubli Perak. Tahukah kamu siapakah pengasas sepak raga jaring? Sejarah permulaan sukan sepak takraw versi moden dipercayai bermula pada tahun 1945 di Pulau Pinang oleh seorang lelaki yang bernama Abdul Hamid Maidin. Melihat bagaimana minat orang ramai terhadap sukan sepak raga semakin berkurangan, Hamid mengambil keputusan untuk menemui seorang pemain handal sepak raga bernama Muhammad Abdul Rahman untuk berbincang bagaimana hendak mempopularkan sukan ini. Hamid dan Muhammad menggunakan sebuah gelanggang di jalan pantai di Jalan Patani, Pulau Pinang sebagai tempat mereka cuba mengenal pasti apakah peraturan terbaik dalam memodernkan sepak raga. Pada awalnya, dia cuba bermain 1 lawan 1 sebelum 2 lawan 2
dan akhirnya 3 lawan 3 dengan setiap orang mempunyai posisi khas serta peranan khas di atas gelanggang. Eksperimen mereka berjaya mengenal pasti saiz gelanggang serta beberapa keperluan lain yang dapat membantu menaikkan semula populariti sukan tersebut. Lalu mula diperkenalkan kepada rakan-rakan mereka sebelum tersebar di merata-rata tempat dan dikenali dengan nama sepak raga jaring. Pertandingan pertama sepak raga jaring menggunakan peraturan yang dibuat oleh Hamid Maidin berlaku pada tahun 16 Mei 1945 dalam perlawanan merebut Piala Nyak Din Nyak Syam di Pulau Pinang melibatkan pasukan-pasukan daripada kampung sekitar Pulau Pinang. Pertandingan peringkat negeri merebut Piala Emas K. Johari pula dianjurkan pada tahun 1962 dengan di Pulau Pinang menjadi pada tahun 1962 dengan negeri Pulau Pinang menjadi pemenang pertama pada kejohanan tersebut sebelum sepak takraw dipertandingkan buat kali pertama pada tahun 1965 dalam sukan siap ataupun lebih dikenali sebagai sukan si. Bermula daripada itulah ASEAN Sepak Takraw Federation ataupun ASTAF ditubuhkan bagi mempopularkan lagi sukan tersebut di seluruh Asia sebelum ataupun pada ASTAF ditubuhkan pada tahun 1992. Kini, sukan sepak takraw sudah tidak asing lagi dan dimainkan bukan sahaja di Asia, malah di serata dunia. Sebagai kesimpulan, dapat saya lakukan, yang pertama, kepentingan menjaga budaya bukanlah sesuatu yang boleh dipandang ringan melalui perkongsian budaya. Masyarakat dapat meneroka keunikan adat dan tradisi yang diwariskan sejak zaman dahulu. Nilai moral dan pembangunan karakter dapat memupuk semangat kebudayaan bangsa di samping budaya dapat diwarisi oleh generasi yang akan datang. Hal ini wajar dilakukan supaya generasi kini lebih tahu akan keunikan budaya yang diwarisinya. Penelitian dari setiap aspek harus diambil, kira termasuklah proses menyalurkan pengetahuan tentang permainan tradisional. Pendedahan awal seseorang kanak-kanak merupakan proses asas terhadap perkembangan karakter, sosial dan kognitif. Oleh itu, pendidikan dilihat sebagai satu proses yang berterusan dan berkembang serentak bagi membentuk jati diri seawal usia kanak-kanak. Dalam memelihara permainan tradisional perlu dipergiat dan dilaksanakan agar warisan sesebuah bangsa dapat dikenali, dihayati dan diwarisi sepenuhnya. Baiklah, itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.